Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Okey. Siap nota salin ya. Sebelum kita pergi pada tajuk baru kita. Cuma anda kena jawab soalan. Ingat lagi tak? Dalam Al-Quran, ingat lagi tak? Dalam Quran ada ayat, ada perkataan fa'il, betul tak? Betul? Ada isim, betul? Ada haraf, betul? Okey? Ingat tu? Okey. Ada fa'il madi, okey? Ada fa'il mudhari', okey? Ada fa'il amal, okey? Dan setiap fa'il ni bercantum dengan 14 ganti nama. Betul tak? Ini 6. Okey, ini 6 saja. Okey. Dan isim ini ya, semua jenis isim ya, isim ini ada muzakkar, betul tak? Ada muannas, betul tak? Dan isim juga ada mufrad, betul tak? Okey. Ada musanna, betul tak? Dan ada jamak, betul tak? Okey. Dan setiap mufrad ni boleh bercantum dengan 14 ganti nama. Tu betul tak? Betul tak? Boleh bercantum dengan 14 ganti nama. Jamak pun boleh bercantum. Mufrad boleh cantum. Musanna boleh cantum. Okey. Kita ambil contoh perkataan madrasah. Ya, madrasah kan. Dia cantum dengan ana. Dia madrasati. Setuju? Okey? Okey. Okey. Kita panggil apa tu, kita ambil contoh perkataan muallimah ni, guru. Betul tak? Dua orang guru. Ya. Dua orang guru, kalau kita cantum dengan anta, ya, muallimah, muallimah ni asal dia muallimah ni. Asal dia muallimah ni anta, betul tak? Bila cantum dengan anta, dia kena buang nun. Muallimah ka, betul tak? Betul tak? Kalau mansub muallimaika, betul? Okey, betul tak? Contohnya kita katakan muslimun orang Islam kan? Kita boleh cantum dengan apa juga. Tapi kita nak kata orang Islam awak, salah lah. Ya? Tapi kalau kita nak cantum dengan, biasanya kita kata umat-umat Islam Malaysia, betul tak? Muslimuna Malaysia. Ingat, bila kita cantum, kita kena buang nun. Jadi Muslimu Malaysia. Okey, betul tak? Okey. Ini nampak diam je, macam tak berapa kena. Jadi tuan-tuan, ini semua ni, tuan Haji Rahman, ini semua ni adalah saraf. Kita mencantum, memecah cantum, pecah saraf. Ya, haraf. Ingat, haraf ada 80. Kita belajar dulu. 80 ya. 80 ni kepada isim ada 33, kepada fa'il ada 16, kepada kedua-dua ada lebih kurang 10 ke, begitulah. Jumlah semua 60, 49, 50 lebih, atau lebih kurang 60 lah. Jadi tolak daripada 80 ya, yang 80 tu yang tak kerja. Okey, ingat tak? Okey. Contohnya katakan min campur dengan sekolah, minal madrasati. Okey. An campur dengan fa'il, an yaf'ala. Betul tak? Ingat tak? Kalau kedua-duanya sekali, wow, zaraf, wow, ataf. Ingat lagi tak? Setuju? Boleh? Jadi bila kita cantum isim dengan fa'il, jadi ayat. Okey. Jadi ayat.
Ingat. Ya? Yang mana 6? Amat ada 6. 6 kata nama saja. Untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Dia tak ada untuk lain pada 6. Sebab amar ni perintah. Kita perintah kepada orang depan kita. Sama ada laki seorang, laki dua, laki ramai. Itu amar perintah, ingat Okey, sebab tu saya kata kit ini anda kena baca hari-hari. Sebab bila kita buat ulang kaji, maka kita seloklah kit. Ya, kita akan belek-beleklah kit kita kan. Jadi kalau kita dah faham, kit tu kita simpanlah dekat peti sejuk untuk kita bawa dalam ni je kan. Bila anda belajar nahwu sarah ni, anda baru akan tahu selok belok ilmu sarah. Sebab itulah tidak ramai orang boleh belajar. Jadi bila tak ada orang mengajar, tak ada orang belajar, tak adalah guru. Maka matilah guru-guru saraf tu. Ya. Sebab tu saya nak tekankan sangat, tuan-tuan. Okey, bila ayat, tuan-tuan, bila ayat ada ayat yang dibuat fa'il dulu. Depan tu. Okey, setuju? Setuju? Ajar? Ayat fa'il dulu. Bila fa'il dulu, depan tu dia kata ayat fa'iliyah. Boleh? Biar faham ya. Kita akan belajar sampai makanan kita habis. Habis makanan kita balik. Bila ayat tu isim dulu, dia kata ayat ismiyah. Dia ayat ismiyah. Ayat ismiyah. Dan tidak ada ayat haraf dulu. Tak ada. Tak ada ayat haraf dulu. Kalau ada pun bukan haraf. Itu haraf tu dia muqaddamkan. Boleh? Setakat ni faham? Ada nak tanya? Ini undang kaji ni. Okey, kita ambil contoh. Ayat fa'il dulu. Macam kita kata khatamallahu ala qulubihim. Ini fa'il. Ini isim. Ini haraf. Ini isim. Ini isim. Okey. Okey. Nah, itu ayat fa'il. Sebab fa'il dulu. Boleh setakat ni boleh? 2, 4, 6, 8 orang. Boleh setakat ni? Boleh? Saya tak akan teruskan kalau kata tak boleh. Boleh? Ayat fa'il. Okey. Kalau kita kata dalam ayat lain, sayaqulus sufaha'u minan nasi. Ini ayat fa'il juga. Sayaqulu. Si ni memberi makna akan. Cepat. Okey, okey. Macam saya kata iqra bismi rabbika allazi khalaq. Ini ayat fa'il juga. Dimulai dengan fa'il. Okey. Boleh? Ayat isim macam kita kata wallahu alimun khabirun. Alimun khabirun. Ini ayat isim. Dimulai dengan isim. Bila ayat isim, isim dulu. Ya, isim dulu. Ingat ya, isim dulu ya. Ayat isim ada dua komponen. Satu mubtada dan satu khabar. Yang penting kita kenal tak itu ayat isim. Ayat isim dia mesti dimulai dengan mubtada dan khabar. Okey, setuju? Okey. Ajar? Cik Megat, boleh? Ya. Kalau pelajar tak ramai, mudah masuk kan? Kalau ramai tak masuk. Sebab dia bila ustaz cakap mudah masuk kan? Bila ramai cakap semua masuk.
Jadi sikit seorang, ini banyak seorang. Betul tak? Faham. Biar kita tak ramai, biar faham. Okey. Ayat fi'il, dia yang penting dalam ayat fi'il, dia mesti ada fi'il dan fa'il. Dia punya struktur dia. Mesti ada fi'il dan fa'il. Ini penting. Yang lain tak penting. Ayat fi'il ada dua komponen besar. Penting. Fi'il dan fa'il. Jadi, mana dia fi'il dalam khatam Allah? Allah jadi? Yes. Jadi, daripada ayat inilah baru kita nak analisa. Pelajaran baru kita. Okey. Saya beritahu, kita bila mengkaji Al-Quran, kita kena kaji dengan teliti kata nama dalam Al-Quran. Ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Jawab je ingat. Ini kelas paksa. Paksa jawab. Ya, ingat. Ingat, okey. Kita tekankan isim. Tekankan isim. Ya. Jadi isim ini kadang-kadang datang dari ayat fa'il. Boleh? Kadang-kadang datang dari ayat isim. Okey. Kalau isim dari ayat fa'il, ada yang bagi bawah, kulubi. Ada yang bagi depan, Allahu. Okey, ini marfu' tak? Kenapa dia marfu'? Bukan. Ni ayat fi'il ni. Ini marfu' tak? Kenapa dia marfu'? Dia fa'il. Fa'il bi berapa? Bi berapa? Saya tahu tapi nak tanya bi berapa? B 5. Okey, B 5 betul tak B 5? Betul tak B 5? B 5. Okey. B 5. Betul tak B 5? Okey. Okey. Ini wallahu. Kenapa dia Allahu bagi depan? Mubtada. Dia mubtada mesti marfu' kan? Jadi apa B dia ni? Tak boleh nak sebut satu. Sah. Tak apa, tak ingat tak apa. Jadi jangan lupa dalam Al-Quran, ayat Al-Quran, apa juga ayat fa'il atau isim, bila ada isim, sama ada dia bagi depan, atau bagi atas, atau bagi bawah. Bagi depan ada 12 sebab. Betul? 8. Betul? Betul. 8. Nak test tengok. Tidak ya semacam. Bagi atas ada 12 sebab, dan bagi bawah ada 3 sebab. Jangan lupa sebab-sebab tu. Okey. Sekarang ni tajuk kita nak kenal di antara isim-isim yang bagi depan, bagi atas, bagi bawah tu. Kalau kita jadi ahli tafsir, mana yang penting? Mana kita nak tekankan? Dulu kita belajar mana bagi depan, sebab. Sekarang ni di antara yang bagi depan, bagi atas, bagi bawah tu, mana yang penting dalam ayat? Ini susah nak tahu kecuali kita belajar nahwu dan saraf. Okey? Baru tak? Baru. Oleh sebab itu, tajuk hari ni kita belajar tentang jabatan isim. Isim ada jabatan. Dalam ayat ini Tuan Haji Rahman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah telah menutup hati orang-orang yang kafir. Menutup hati dan mata, rapat-rapat tutup, dan bagi mereka azab yang pedih. Allah bila tutup ni, dia pisahkan kita daripada
daripada keadaan yang baik kepada keadaan yang tak baik. Itu tutup dah tu. Dia malas dengan kita datang kelas, mula tutup dah tu. Daripada tak datang sekali, 2 kali, lepas tu tak datang, tutup itu. Itu cara Allah Ta'ala tutup. Jadi di sini, bila dia tutup, siapa yang tutup? Jadi, apa jadi di Allah ni? Allah ni jadi fa'il. Jadi ingat, dalam Al-Quran, bila isim itu jadi fa'il, maka dia tu dikatakan subjek. Ya. Tengok saja dalam Quran, bila isim tu bagi depan dan dia jadi fa'il, dia akan jadi subjek. Bila subjek, penting tak? Ya. Dalam ayat ini yang penting bukan hati, bukan mata, bukan rapat-rapat, tapi yang pentingnya siapa yang menutup? Allah. Kalau Allah dah tutup, susah nak buka. Tapi kalau manusia tutup, boleh buka. Allah penting. Jadi tuan-tuan, dalam menilai jabatan di dalam isim, jabatan yang paling penting sekali dipanggil jabatan subjek. Okey, setuju? Ingat, setiap isim yang jadi fa'il, dia baris depan dan dia adalah jadi subjek dalam ayat. Sebab pelaku. Tak kira lah Allah ke, orang kafir ke, orang mungkar ke, orang musyrik ke, kalau jadi fa'il dalam ayat, dia jadi subjek. Subjek itu penting. Ya. Subjek itu tajuk. Tajuk. Bukan? Belum lagi. Belum lagi. Jadi kita bincang ayat fa'il dulu. Subjek. Dari ayat fa'il, bila isim tu jadi subjek. Jadi bila dia subjek, dengan sendirinya ajar Jamiliyah dia jadi fa'il. Kalau fa'il B5. Okey. Okey. Jabatan dalam bahasa Arab, dalam isim ada beberapa. Satu dipanggil subjek. Yang kedua, objek. Yang ketiga, keterangan. Okey. Yang keempat, tata bahasa. Okey. Objek. 1, 2, 3, 4. Ada satu lagi nanti saya lupa. Ya. Ya. Jadi yang paling utama sekali subjek. Ya. Ya. Tuan-tuan mesti ingat, bila ayat itu dia menjadi fa'il, dia akan jadi subjek. Ya. Okey. Ni, sorry, yang kedua, predicate. Yang ketiga, objek. Yang keempat, keterangan. Yang kelima baru tata bahasa. Jadi tengok, ini adalah isi kandungan ayat dalam Quran. Yang pertama, ayat itu kalau ada subjek mesti penting. Lepas tu second penting kalau jadi predicate. Third penting kalau jadi objek. Kemudian yang keempat, yang kelima just untuk mencantikkan ayat, mengelokkan ayat, membaiki ayat. So kita nak tengok dari 23 bidang yang kita belajar, structure yang kita belajar, mana yang pergi kepada subjek, mana yang pergi kepada predicate, mana yang pergi kepada objek, dan mana yang pergi kepada keterangan dan tata bahasa. Okey, setuju? Sekarang ni kita dah jumpa dah. B5 adalah fa'il, iaitu dia menjadi subjek. Okey. 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 Tengok ayat ni. Ayat ni. Wallahu. Allahu adalah ayat isim. Dan dia jadi mubtada.
Mubtada tu kita gelar dia B1. Ingat lagi tak B1? Ya. Jadi setiap isim yang duduk di depan dia jadi mubtada dan dia juga menjadi subjek, iaitu B1. Kita kata mubtada. Jadi jangan lupa setiap mubtada tu ada subjek. Subjek tu utama. Betul. Wallahu, dan Allah itu alimun khabir. Alim, mengetahui. Yang penting bukan alim dan khabir, tapi yang pentingnya adalah siapa dia yang alim dan khabir itu? Ialah Allah. Betul? Ustaz, yang diterima fa'il tu jabatan B. Jabatan, ya? Mana? Ini B5 ni. B5 ni fa'il. Tapi dia dari ayat fa'il. Yang ini B1 mubtada, dia jadi subjek, tapi dia dari isim. Okey, ini dari fa'il. Jadi dari fa'il kita dah jumpa satu, dari ayat isim kita jumpa satu. Okey, boleh? Campur. Sekarang ni dah campur je, dah mix up dah. Jadi bila kita jumpa fa'il dan fa'il, maka fa'il tu subjek dan dia subjek, penting. Ada fa'il. Jadi bawah ada bermula daripada ayat fa'il lah. Ya. Mana subjek tu ada dari ayat fa'il satu dan ayat isim dah jumpa satu. Jadi ingat, dalam isim ada beberapa jabatan. Jabatan paling utama jabatan subjek yang bergelar dia subjek. Jadi siapa dia subjek? Subjek adalah isim yang datang selepas fa'il. Itu subjek yang nama dia fa'il. Okey. Dari ayat isim, ya, setiap yang bergelar mubtada dia jadi subjek. Jadi subjek yang kedua dari ayat isim iaitu mubtada. Kita kata B1. B1. Okey? Nanti kita akan tahu dia ada 6 saja. Ya. Jadi bila kita habis terang yang ni, tuan-tuan dah duduk di tebing akhir Nahwu Sarah dan nak masuk ke tebing awal untuk tafsir. Tebing awal untuk tafsir. Ibarat kata dua buah sungai. Ya. Ini sungai Nahwu Sarah. Di sini kita jumpa 3 perkataan. Fa'il, isim, haraf. Sekarang ni kita ada di sini. Nak masuk ke tebing yang dalam lagi, iaitu tebing tafsir Al-Quran. Jadi mana tebing yang lebar? Sungai yang lebar, sungai tafsir. Mana sungai yang kecil? Sungai Nahwu Sarah. Walaupun Nahwu Sarah orang belajar 20 tahun dalam sungai ni, tapi kalau tuan-tuan dah tak datang lagi mana-mana sungai, susahlah kan? Habis lah ilmu. Kalau nak tengok ilmu lah. Tuan-tuan ingat kiasan yang Tok Guru saya buat. Ilmu tafsir luas pada ilmu Nahwu dan Sarah. Tapi Nahwu dan Sarah pun dah luas sangat dah. Sangat luas dah ilmu tentang sepepak Quran. Sepepak dia tu dia isim, fa'il, haraf. Isim ada 3, fa'il ada 3 wazan, 6 bab, betul tak? Itu baru sulasi. Yang rubai banyak lagi. Jadi kalau nak berhenti sekarang, baik berhenti. Jangan. Selagi guru ada belajar, besok tamat dengan saya, besok mana masuk mana surau, belajar. Jadi bila kita belajar Quran, ustaz mengajar Quran. Hari ni kita tafsir ayat khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim. Dia pun terjemahkan, Allah Taala tutup hati-hati mereka sampai ke walahum azabun azim, mereka azab yang pedih. Itu je. Adakah dia kata Allah tu fa'il? Orang ajar tafsir. Adakah?
Ada ke dia kata Allah tu jabatan subjek? Tak ada. Ada ke dia kata khatamah tu daripada fa'ala yakhtim, fa'ala yaf'ilu? Ada ke? Tak ada. Itu kerja nahwu saraf. Tapi seorang ahli tafsir, dia mesti dia tahu kenapa Allah Ta'ala pakai ni khatamah yakhtimu, fa'ala yaf'ilu. Dia tak pakai benda lain. Sebab bila khatamah tu tutup rapat-rapat, tak boleh buka dah. Macam kalau kita jahit kain, kita boleh buka tak? Boleh. Tapi kalau kita jahit daging, boleh buka tak? Kita operation dan jahit, lama-lama boleh buka tak? Tak boleh, dia tangkuk dah. Kena operate balik. Itulah kerja ni. Itulah kerja Allah. Kalau Allah Ta'ala tutup, tak boleh nak buat apa. Lepas tu jangan bagi peluang Allah Ta'ala tutup. Ya? Yang tutup kita tu bukan sebab apa? Sebab yang seketul daging je. Terasa hati. Lepas tu sebab rakan-rakan sejawat yang buat cerita kan. Itu cerita dia. Okey. Tengok semula. Ada berapa sekarang ada berapa dah subjek? Satu dari mana? Satu kerana dia fa'il dari ayat fa'il. Yang kedua kerana jadi mubtada dari ayat isim. Okey, setuju tak ni? Okey. Ingat tak saya kata? Allahu, bila kita tahu kana, yang ini jadi aliman. Betul tak? Betul tak? Betul eh? Tak nak jawab. Betul tak? Betul. Jadi ayat ini mana kuat dulu ni? Yang bawah kuat. Jadi bila penekanan ini sudah masuk kana, jadi ayat ini ditekankan sesungguh adalah Allah itu maha mengetahui lagi maha bijak sana mengetahui. Jadi ini jadi apa? Apa makna dia ni? Dalam kita belajar nahwu saraf. Isim kana. Isim kana bi berapa? Bi? Ya 3. Jadi tuan-tuan, asal dia mubtada, betul tak? Tapi dia masuk kana jadi kuat. Dia masuk kana jadi kuat, lagi kuat dia jadi subjek. Sebab ini subjek yang telah dikuatkan. B3 iaitu isim kana. Ingat, setiap isim kana dia mesti jadi subjek. Okey. Isim kana bagi apa? Bagi apa? Bagi depan. Ini bagi depan. Ini bagi depan. Ini bagi atas. Isim kana bagi depan. Bagus. Okey. Bila saya tersalah, betul kan ni? Jangan saya tersalah, salin juga. Anda 6, 2, 4, 6, 8 ni, tengok betul-betul. Ini ilmu dah nak dapat dah. Bila Tuhan jaga kita, ilmu dah nak dapat, di kalangan orang lain mula lari. Rugi tak? Jadi, ingat dalam kepala, jangan fikir lagi yang 23 tu, fikir yang baru. Yang baru, jabatan isim ada 5. Satu, jabatan pertama sekali subjek. Yang kedua, predikat. Yang ketiga, objek. Yang keempat, keterangan. Yang 5, tata bahasa. 5, 4 biasanya untuk elok ayat. Satu, penting. Yang kedua, second penting. Yang ketiga, third penting. Yang keempat dan 5 itu hanya untuk membuah mencantik dan membuah baikkan ayat. Nanti kita tunjuk. Tak percaya? Ya? Jadi bila kita baca ayat Quran tu, seronok kita tengok ayat Quran ni. Inilah view yang kita nak. Yes, kita tengok view. Tengok aja ayat Quran, mana subjek, mana predikat, mana objek, mana keterangan dan mana tata bahasa. Baru kita tahu kan. Nanti kita analisa ayat tu. Okey, sekarang ni Isim kana pun consider ayat isim lah. memanglah isim. Ayat isim lah. Sebab ayat isim yang telah ditambahkan lah. Kana tu menjadi kuat. Menjadi kuat. Okey. Kalau kita nak kuat lagi, kita tambah inna, betul tak? Inna Allah Ali Mun Hakim Mun. Ini jadi isim inna. Ini jadi khabar inna. Jadi jangan lupa, ini masih lagi asal dia mubtada. Tapi dia sekarang ni sudah jadi subjek yang sangat dikuatkan.
Jadi B berapa ni? B4. Yes. Jadi B4 adalah isim in. Nah, ketika ini hanya satu baris atas. Isim. Habis B berapa? Kenapa tak beritahu B10? Saya pun tak ingat. Siapa kata B4? B10 boleh dimaafkan. Tengok dalam jadual tu. B10. Jadi tuan-tuan, nampak tak ini? Subjek sudah ada isim baris atas, tetapi dari isim in. Jadi sekarang ni 3 baris depan, 1 baris atas. Baris depan pertama kalau jadi fa'il, baris depan kedua kalau jadi mubtada, 3 isim kana, dan baris atas bila dia jadi isim in. Nampak tak? Nampak tak sekarang ni ayat dia? Cuma kena tak kena apa tu, fa'il, mubtada, isim kana, isim inna dalam ayat. Rasa macam nampak tak ilmu masuk? Jangan lagi. Nampak tak? Saya sayang ramai-ramai tu. Haji Ibrahim tu yang saya sayang tu. Apa sebab dia tak datang? Okey. Satu lagi. Ya, satu lagi. Bila ada la, lepas tu ada isim. La ilaha illallah. Bila ada la selepas, bila ada isim selepas la, isim tu baris atas. Betul tak? La la. Okey. Jadi isim ni baris atas ni dia jadi subjek. Tapi tak ada dalam kategori B1, B2. Dia jadi isim. Dia jadi isim. Nama dia isim la. Tengok dalam Quran, selepas la baris atas. Dalam ni tak ada. Sebab saya tak kategorikan dalam silibus saya. Yang akhir sekali, bila dia jadi naib fa'il. Ni tuan-tuan. Tengok ni. Ayat kita, iza zulzilatil ardu. Zilzalaha. Apabila digoncang bumi. Ingat, di sini ada tak penggoncang disebut dalam ayat? Tak ada. Yang disebutnya bumi. Dulu ayat ini sebenarnya bumi yang kena goncang. Tapi sekarang ni bumi sudah digoncang. Jadi penggoncang tak ada. Bila penggoncang tak ada, ini nama dia naib fa'il. Nama dia naib fa'il. Jadi tuan-tuan, bila dia jadi naib fa'il, maka dia juga jadi subjek. Naib fa'il B berapa? B6. Ya, B6. Naib fa'il. Okey, naib fa'il B6. Dah. Ini saja, isim saja. Zuzila fa'il. Ini saja. Jadi al-ardu ni yang jadi subjek yang penting. Bukan goncang tu penting. Yang pentingnya bumi ni. Bumi, apa berlaku pada bumi? Digoncang. Dengan sekuat-kuat. Okey. Ya? Ya. Digoncang. Ya. Okey. Jadi sekarang ni berapa subjek dalam ayat? 6. Satu, berbaris depan ada berapa? 4.
Berbaris dua ada, berbaris atas ada 2. Berbaris depan ada 4, berbaris atas ada 2. Jadi tuan-tuan, bila kita belajar Quran, barulah kita akan tahu di mana subjek, di mana predicate. Okey, okey. Tuan-tuan, sekarang ni tengok saya nombor 1 subjek kita dah buat semua kan? Cuma tuan-tuan kena tulis. Jabatan dia ada 5 subjek. Jabatan pertama, mubtada B berapa? Tulis je. Fa'il B berapa? Naib fa'il B berapa? Isim kana B berapa? Isim ina B berapa? Isim la tak ada B. Ya? Isim la tak ada B. Okey. Jadi tuan-tuan akan nampak sendiri ya sebelum kita terangkan. Nanti minggu depan kita akan buat analisa. Jadi predicate itu dia sekian penting. Kerana predicate tu dia menceritakan tentang subjek. Jangan kita keliru. Selama ni kita kata subjek tu mubtada. No, subjek juga fa'il. Isim kana. Ya? Jadi kebanyakan daripada sini semuanya daripada ayat isim. Cuma Ya. ada ayat-ayat Ya. Kecuali la. Okey, naib fa'il B berapa? B6. Isim kana? Isim ina? Is 10. Betul ke isim ina B10? Isim ina B10? B10 betul? Okey. Jadi itulah dia subjek. Subjek ni sesuatu benda yang penting dalam ayat yang harus kita ambil berat bila kita baca Quran. Tapi kalau kita tak tahu dia subjek, mana tahu nak ambil berat? Ini kena ingat. Jadi tak payah lagi nak ingat 23 tu. Ingat ni je. Bila ingat ini, ingat 23. Okey? Tak perlu lagi ingat. Ya? Isim la tak masuk. Okey, predicate ni tulis dalam notat ni, predicate adalah apa yang berlaku kepada subjek. Apa yang berlaku pada subjek. Ya. Predicate adalah apa yang cerita tentang subjek. Okey? Tuan-tuan guna barang ni tulis. Ini betul-betul ilmu ni tuan-tuan. Ilmu yang sangat tinggi. Tuan-tuan boleh analisa ayat Quran mana penting, mana tak penting. Semua ayat tu adalah wajib, penting. Tapi di antara ayat tu mana yang perlu kita tekankan? Predicate A khabar. Khabar mubtada. Khabar mubtada B2. Okey? Boleh tulis B2? Zalia, tulis di sini. Tulis sini dulu. B2. Okey. Khabar B2. Okey, predicate yang kedua khabar inna. Khabar inna B berapa? Khabar kana. B9. Tulis B9. B9. Okey. Yang ketiga khabar inna B4. Dan yang keempat khabar la, tak ada B. Okey. Dalam ayat ini khabar la, asyhadu an la ilaha isim la illallah khabar la. Ada? Dia kata apa? Ayat dia? Saya tak bawa buku tu. Buku ni saya tak ajar, tapi untuk ulang kaji. Jadi bila tuan-tuan ulang kaji buku ni, ada semua apa yang saya ajar lah ni. Sebab dia dari matan Ajrumiyah. Betul tak? Dia kata apa? La rajula fiddar. Itu bukan ayat Quran. Tidak ada orang lelaki dalam rumah. Itu la nafiah, ya tak? Dari jinsi. Jadi la rajula, tidak ada orang lelaki. Rajula tu isim la. Fiddar khabar dia. Khabar la. Tidak ada seorang lelaki pun dalam rumah.
Okey. Dia kata pakai sila. Betul lah. Kalau selagi dia bagi atas, isim lah. Nasab. Sama. Bagi atas. Isim lah. Jadi khabar la tu Allah. La fid dari dia jadi apa lah tu? Ya, dia jadi apa dah? Isim lah. Dia kalau isim lah, dia kena bagi atas, duduk lepas lah. Okey. Yang ketiga si khabar inna. Khabar inna B berapa? B4. Dan yang akhir sekali khabar la, tak ada B. Okey. Yang ketiga penting dalam ayat, tapi tidak semestinya ayat ada yang ketiga ni, iaitu objek. Objek tu hanya satu saja yang jadi objek. Mangsa perbuatan. Kalau makan, dia kena makan. Ya, kalau minum, dia kena minum. Itu dia kata maf'ulun bih. Maf'ulun bih B11. Setuju? Nanti bila kita buka ayat B11, objek. Dan nama dia objek tapi maf'ulun bih. Kalau anda boleh tengok, objek maf'ulun bih best. Ya. Okay. Hari ni kita listkan nama dia. Lepas tu besok kita analisa. Okay. Yang keempat, lain pada tiga ni, dia just to explain apa yang berlaku, apa yang dilakukan oleh perbuatan. Explain saja. Ya, macam saya, Abdullah telah makan Abdullah nasi. Abdullah tu subjek, nasi itu objek. Waktu malam itu dikatakan keterangan. Waktu malam keterangan. Waktu malam yang gelap gelita, itu gelap gelita tu dah dia kata tabik. Maknanya penting tak beritahu gelap gelita? Tak penting. Gelap gelita tu artinya untuk nak beritahu suasana. Jadi itu dia katakan tata bahasa. Ya. Ibu, katakan ibu, ya, menyuap nasi kepada anak. Ya, di atas yang kecil. Yang kecil tu dah dia kata sastra. Mesti ke sebut anak kecil? Tak mesti. Menyuap nasi kepada anak kecil. Kalau dalam rumah itu keterangan. Di waktu di bawah cahaya lampu bergema lapang, itu tata bahasa. Nak elokkan. Nampak tak beza dia? Jadi kalau anda boleh faham ini dengan struktur ini, seronok baca Quran. Okey, nanti kita tengok. Okey, di keterangan. Keterangan ada 2, 4, 6, 8, 9. Okey, kita nak tengok di antara B yang kita belajar tu berapa keterangan. Satu dia kata bila dia ada zaraf zaman, zaraf makan. Zaraf zaman, zaraf makan ni dia macam jar majrur. Okey? Boleh aja? Macam kita kata amamal baiti, depan rumah. Itu macam jar majrur. Tapi anda kena tulislah. Untuk zaraf zaman, zaraf makan ni buat korongan tu tulis B21. Dia macam jar majrur. Macam jar majrur. Tapi dia bukan, dia selepas zaraf mesti majrur. Ingat tak? Okay. Kalau dalam sini ada 6 jawapan makan. Ya. Yang mana? Bagian sini. Itu betul. Itu yang termaksud dalam tu, yang saya huraikan tu. Yang dalam A, B, C kan? Ya, betul. Termasuk dalam ni. Dalam sini ada zaman jam makan. Ada. Tapi kita tak pakai tu. Pasal kerja dia sama dengan jar majrur. So kita pakai B21. B dia bersatu. Tapi dia bukan jar majrur, tapi dia macam jar majrur.
Maf'ul li ajli. Okey. Umpamanya, jangan bunuh anak kamu kerana takut malu. Ya. Jangan bunuh anak, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Takut malu tu dia kata maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli B berapa? 13. Tulis B 13. Kalau ada maf'ul li ajli, itu keterangan, itu bukan subjek. Tahu ni? Maf'ul li ajli B 13. Okey. Ya, Zara makan B, zaman dengan makan B 21. Ajar tulis jar majrur. Dia kerja dia macam jar majrur. Ya, Okey. Bila dalam ayat itu ada hal, hal B berapa? B 16. B 16. Okey, tengok bila B 16 saja hal. Dan hal tu keterangan. Boleh Cik Megat? Orang lain boleh? Salih. Seterusnya bila tamyiz. Ada tak dalam tamyiz? B 19. Bila ada tamyiz, isim mansub yang bernama tamyiz, maka dia sebenarnya keterangan. Bukan itu penting, itu just keterangan. Keterangan apa yang berlaku kepada subjek dan predikat. Ya? Okay. Dan seterusnya mustasna. Mustasna B 11 17. Mustasna bi illa. Boleh atas, semua di atas. Kecuali zarah zaman. Maf'ul li ajli, hal, tamyiz, mustasna. Yang ke G maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak adalah 12. Macam inna fatahna laka fatham bagi atas kan? Itu B, itu dikata keterangan. Keterangan. Okey. Dan akhir sekali, sebelum akhir, maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah B berapa? B 14. B 14. Okey. Maf'ul ma'ah B 14. Dan I majrur. Majrur tu jar majrur. B 21 sama dengan zarah zaman. Majrur ya. Jadi jangan lupa majrur tu keterangan, bukan sastra. Ya. Okey. Kalau ikut dalam kajian dia ni, ya. Kajian ni Dr. Rosihan. Dr. Rosihan, ya. Rosihan Anwar, ya. Profesor dia dalam ilmu nahwu dan saraf. Dia mengkaji, ya. Tapi ini kajian dia, mungkin ada kajian lain, tapi tak lagi daripada ini, kan? Okey. Jabatan yang kelima iaitu jabatan yang berkaitan dengan tata bahasa. Tata bahasa ni artinya keindahan bahasa. Ayat ini kalau ada memang nak mengindahkan bahasa. Tak ada dia pun tak apa. Okey. Yang pertama, pernah dengar tak anak? Pernah dengar tak taukid, badal, maktuf kita letak dalam tabi'. Jadi anda buat situ kurungan tu, empat-empat tu buat kurungan tabi'. Jadi semua tabi' itu adalah tata bahasa. Tata bahasa maknanya untuk mengelokkan bahasa. Baru tahu? Ingat, bukan semua tata bahasa. Bukan semua tata bahasa. Itu subjek bukan tata bahasa. Itu nahwu. Ya. Okay. Saraf dan satu lagi tata bahasa. Okay. Tata bahasa Arab.
Okey. Naat, taukid, badal, maktuf itu kita letak dalam satu nama iaitu tabi'. Tabi'. Okey. Ada tabi' bagi depan, betul tak? Ada tabi' bagi atas, betul tak? Ada tabi' bagi bawah. Tabi' bagi depan B7. Betul? Tabi' bagi atas B20. Betul ke? Tabi' bagi bawah B23. Macam ustaz tu ingat. Ya, tabi'. Jadi bila kita belajar nahwu Arab, kita kena tahu solat belok kecil-kecil tu kena tahu. Nak tahu bukan hafal, sentiasa ulang kaji. Dengar saya punya YouTube tu. Dengar YouTube. Okey. Lepas tu I munada. Bila ada ya, lepas ya tu biasanya baris atas dan dia adalah tata bahasa. Bukan subjek, bukan predikat, bukan objek, bukan keterangan, tapi itu tata bahasa. Ya Ali, ya abati, wahai ayahku. Ya ummi, kata seru, munada. Tapi yang kena seru tu macam kata ya Hajah Zalilah. Hajah Zalilah tu dia panggil munada. Kena seru. Jadi Hajah Zalilah tu dia jadi orang kata tata bahasa. Baris atas. Semua depend pada ayat. Ada bagi depan, ada bagi atas, ada bagi bawah. Depend pada ayat. Wah, dah boleh ngajar dah tu. Anda kena ngajar. Sebab ikut kaedah saya, macam kelas-kelas lain, dia ngajar 2 orang, lepas tu dia bawa pelajar 2 orang, belajar. Lepas tu balik ngajar balik kat rumah. Mana kalau macam ni, cari pelajar 2 orang ajar kat rumah. Saya pergi melawat tengok. Betul, ajar tak? Macam ni cara ajar. Kalau selagi tak ajar, selagi tu kita tak dapat pahala mengajar. Ya? Tapi yang paling susah sekali nak ajar, minta maaf lah, manusia lah yang paling susah. Pasal manusia ada perasaan. Kan? Haiwan tak pernah ajar dia. Bila kita balik je, zong hurung semua. Nak makan kan? Okey, F mudhaf. Bila jadi mudhaf, maka dia sebenarnya tata bahasa, mudhafun ilaih. Dan G mudhafun ilaih. Jadi tuan-tuan, F dan G tu buat satu kurungan, iaitu B20. Tak ingat dah. 22. B22. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Ingat tak? So, sekarang kita rehat sekejap dan nanti kita analisa ayat. Ini kita nak membimbing tuan-tuan puan supaya bagaimana nak guna ayat. Okey. 95. Sebelum ni surah apa? Okey tuan-tuan. Okey. Sekarang ni perhati betul-betul. Ini surah At-Tin. Tengok summa. Radadnahu asfalasa filin. Okey. Saya salin salin. Tengok betul-betul. Anda kena faham secara global ayat ini. Okey. Teori Al-Quran ni dipanggil teori function. Dan di bawah function ada notion. Apa makna notion? Notion ini makna. Function ini tugas. Okey. Dalam ayat ni Tuhan kata summa radadnahu asfala safilin illa allazina amanu
Wa amilus salihati. Summa ranahu asfala safilin illallah zina amanu wa amilu soleh. Okey, tuan-tuan. Kita tahu summa ni ataf tak? Nak salin dulu? Salin? Okey. Kita tahu dari segi nahwu, radadna ini fa'il madi, ini fa'il, betul tak? Betul tak fa'il? Okey. Asfala safilin serendah-rendahnya illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, okey. Wa amilu salihati. Okey. Kita jangan tengok semua, tengok sikit je. Summa radadnahu asfala safilin. Okay. Ayat ini function dia, Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita bahawasanya manusia ni boleh jadi jahat walaupun asalnya baik. Dari jahat boleh jadi baik, dan dari baik boleh jadi jahat. Tapi semula jadi manusia ni lahir baik. Dia baik, tapi dia ada potensi untuk jadi jahat. Itu dia. Manusia, function dia ada potensi untuk jadi jahat. Function dia, potensi untuk jadi jahat. Okay. Notion dia, bila dia jadi jahat, Allah Ta'ala turunkan dia ke serendah-rendah kedudukan. Itu notion dia. Jadi ambil ulang kaji. Okey. Sekarang ni sekejap lagi saya buat simplify. Okey, tuan-tuan. Ini nota ini sebenarnya dia final, bukan nota yang terakhir, lepas ni tak ada lagi. Dia final dari segi kita belajar nahwu dan saraf Al-Quran. Nota ini, nota jiwa-jiwa ni. Dulu ingat tak ustaz cerita pasal bencana kan? Itu salah satu. Bila kita nak kaji tentang bencana alam, kita buka ayat bencana, kita nak tahu dalam ayat bencana tu mana subjek. Faham tak? Mana predicate? Mana tata bahasa? Mana keterangan? Jadi bila kita beza itu semua, maka kita pun pandailah membaca Quran, mentafsir Quran. Kita tak akan tafsir benda yang tata bahasa lebih besar pada subjek. Boleh tak? Logik lah kan? Yang kecil-kecil, yang besar. Betul? Very clear. Okay. Sekarang ni tengok. Okay, sekarang ni lupa dulu yang 23 ni. Lupa dulu yang notion ni. Tengok yang sifat jiwa. Okay. Jiwa ada 3 jenis dalam Quran. Satu dia panggil jiwa yang baik, A. Okay. Jiwa. Satu dia panggil fitrah. Fitrah yang baik, dan satu lagi fitrah yang jahat. Tengok tu fitrah. Okay. Fitrah, tulis nombor 1 tu fitrah baik. Nombor 2 fitrah jahat. Okay. Fitrah yang jahat ni dia kata, tengok nombor 1, manusia ni walaupun dia baik macam mana pun, tapi dalam diri dia ada unsur-unsur syaitan Tuhan jadikan. Ada unsur-unsur haiwan yang Tuhan jadikan, dan ada unsur-unsur binatang buas. Macam mana dia baik pun, benda tu ada dalam diri dia, unsur-unsur tu. Tinggal lagi sejauh mana unsur-unsur tu dapat mengalahkan, dapat dikalahkan oleh unsur-unsur baik. Nombor 2 tu. Okay, nombor 2, manusia juga lahir ada unsur baik. Sebab itu dalam hadis Nabi dia kata manusia dilahirkan semula jadinya fitrah. Tapi di sebalik fitrah tu ada juga yang Tuhan jadi semula jadi yang jahat. Tapi bagaimana yang fitrah tu nak melawan yang jahat? Biasanya manusia kalah kepada yang jahat. Yang baik ni dia kata ada 2 unsur. Manusia ni, dalam diri manusia dia ada satu unsur malaikat baik. Malaikat tak makan tak minum. Manusia makan minum. Malaikat bersemayang, manusia semayang. Kemudian ketuhanan.
ada unsur-unsur ketuhanan dalam diri manusia semula jadi Tuhan. Bukan dia Tuhan, tapi penyayang, pemurah. Okey, faham tu dulu. Okey. Yang pertama dia kata dalam fitrah manusia tu ada nafsu. Okey. Dan ada fitrah yang baik. Bila fitrah ni maksudnya baik. Tapi tapi di samping fitrah baik tu ada juga nafsu yang hantar nafsu jahat. Okey, jadi untuk jahat ini Tuhan beri 3 kategori. Syaitan, binatang dan binatang buas. Yang B tu bukan buas, itu binatang ternakan. Lembu, kambing, biri-biri. Manusia juga macam lembu. Makan saja. Ada tak manusia macam lembu? Tak kerja. Tapi tak kurang juga manusia macam binatang buas. Makan anak sendiri. Ini sifat yang Tuhan dah tunjuk pada manusia ni. Ada tak manusia, anak, bapa makan anak sendiri? Ada tak? Ada, jahat kan? Bunuh dan sebagainya. Lepas tu, yang baik, Tuhan kata, ada 2. Satu, baik usulnya malaikat. Malaikat tak makan tak minum, beribadat saja. Tapi manusia makan minum, beribadat. Ilahiyah, sifat pemurah. Ada juga manusia pemurah, penyayang. Tetapi tidaklah penyayang manusia sama dengan penyayang Allah. Tak sampai tahap Allah, tapi dia adalah sifat ketuhanan tu. Dan dalam tu ada disertakan dengan ayat-ayatnya. Apa tak sebelah kanan tu ayat? Okey. Bila kita buka ayat dia, kita akan jumpa dalam ayat tu isim. Betul tak? Dan ada isim tu jadi subjek, betul tak? Ada isim tu jawab majrur, dia jadi tata bahasa, ada tak? Ada isim tu kalau jadi hal, dia jadi keterangan, betul tak? Nampak tak tu? Ada jadi objek, ada jadi apa tu, predicate. Okey, maksudnya begitulah. Senang, nampak senang tak? Senang tak? Nampak senang tak? Okey. Okey, tak apa, penat tidur. Okey. Sebaliknya, dia sebut balik tabiat manusia tadi yang nombor 1 jahat tu, dia telah senaraikan, Allah dah senaraikan dalam Quran ada lebih kurang 13 semua. Okey, nombor 1 yang jahat tu. Yang jahat ada 3 kan? Syaitan, binatang ternakan dan juga binatang buas. Tapi di antara daripada 3 tu dia translate kepada 13 semua. Ya, bukanlah tepat 13, mungkin lebih, mungkin kurang. Yang manusia seringkali ada. Bila manusia dikalahkan oleh jahat, oleh syaitan dan sebagainya, manusia akan wujud sebahagian daripada sifat 13. Antaranya, manusia ni bodoh jahil. Ada tak orang jadi bodoh sombong? Nak ajar tak mau, tahu tak pandai, tapi tak nak belajar. Bodoh sombong lah tu. Ayat dia 33-72. Surah 33 ayat 72. Buka surah tu. Apa benda dia kata? Jangan buka lagi. Jangan buka lagi. Kita buka surah tu. Kita buka surah tu, jumpa ayat tu saja. Ayat ini notionnya tentang jiwa. Dan functionnya tentang jiwa. Dan notionnya adalah jiwa yang jahat. Faham tak tu? Antara maksud function dengan notion. Ayat ini bila buka saja, functionnya adalah jiwa. Dan notionnya ciri-ciri jiwa yang jahat. Cuba kita buka tengok. Surah apa tu? Al-Ahzab. Sayang kalau anda berhenti. Al-Ahzab. Ayat 72. 72. Cuba cari dulu. Ajar. Siapa cepat? Saya lah cepat. Okey. Perhati betul-betul Ajar Jamalia. Nak menunjukkan manusia ni bodoh sombong. Ya. Ayat ni menunjukkan manusia bodoh sombong. Tak sanggup tapi buat juga. Surah Al-Ahzab aja. Maksudnya inna, sesungguhnya kami aradnal amanata, kami telah propose, cadangkan amanah menjaga langit dan bumi ini dan bukit ini kepada, kami amanahkan untuk menjaga dunia ni kepada langit, kepada bukit, kepada tanah, kepada bukit.
Tapi semua tiga benda ni tolak. Tak sanggup. Berat. Tapi manusialah yang sanggup. Tuhan kata, manusia ni kenapa dia sanggup? Kerana dia bodoh. Dia jahil. Kalau dia tahulah beratnya nak jaga bumi ni, dia tak sanggup. Jadi ini ayat menunjukkan manusia ni bodoh, jahil. Terima bumi pun tak sanggup, dia pula sanggup. Akhirnya dunia jadi kelang kabut. Nampak tak? Jadi ayat ini dalil menunjukkan manusia ini bodoh sombong. Jadi tengok dalam ayat tu, aradna, na tu fa'il kan? Betul tak fa'il? Fa'il bi berapa? Fa'il bi 5. Kalau bi 5, na tu dia jadi subjek. Betul tak? Subjek tu siapa dia subjek tu? Tuhan. Al-amanata jadi maf'ulun bi. Bi 11. Kalau dia bi 11 dia jadi apa? Dia subjek. Objek. Jadi kalau objek jadi apa dalam ayat dalam kita? Dalam nahu dia jadi bi 11 maf'ulun bi. Tapi dalam struktur dia jadi objek. Yang ketiga. Okey. Nampak tak tu? Bukan predikat tapi objek. Objek. Okey. Okey. Alas samawati. Nampak tak alas samawati? Ala jar. As-samawati majrur. Nampak tak? Bila jar majrur, dia jadi apa? Keterangan. Bi berapa? Jar majrur bi 21. Tapi dalam ni 4 berapa? Jar majrur. Jar majrur. Okey. Tengok ni. 4 ai. Nampak 4 ai? Majrur kan? Okey. Wal ardi. Waw tu, waw apa? Waw ataf. Al ardi tu maktuf. Kalau ataf maktuf, dia jadi jabatan apa? Tata bahasa. Tata bahasa. Anda nampak tak dia punya dalam ayat ni? Ada tak tata bahasa? Okey. Ada tak keterangan? Ada tak objek? Ada tak subjek? Predikat ada tak? Predikat tiada. Yes. Dalam ayat ni ada 4 semua. Jelas tak sekarang? Nampak tak? Bila anda tahu ini semua, barulah boleh tafsir Quran. Mana tahu mana yang penting, mana yang tak penting. Okey? Orang mengajar tafsir, ada ke dia mengajar subjek ni, subjek apa? Ada tak? Jadi anda hebat, anda tahu. Orang Jamila dah tutup mulut. Bagus kan? Nampak tak tu? Nampak tak hebat puan-puan ni? Nampak tak? Dalam kitab-kitab Nahwu Sarah dia ada sebut, tapi dia tak sebut keterangan lah. Ini telah diterjemahkan oleh profesor ni. Dia ambil daripada buku. Innahu kana zaluman jahula. Innahu, sesungguhnya dia. Siapanya dia? Dia siapa dia? Bukan Allah. Dia sesungguhnya dia zalim dan bodoh. Allah ke zalim bodoh? Manusia. Jadi dalam innahu kana tu ada tak isim kana? Isim kana siapa dia? Tersembunyi. Huwa. Jadi isim kana tu dalam tu adalah ada subjeknya. Subjeknya isim kana itu huwa, tersembunyi. Okey? Zaluman khabar kana. Jadi khabar kana tu jadi predikat yang kedua. Betul tak? Okey, yang kedua kita tengok manusia ni suka bermusuh. Tengok surah 7 ayat 24. Ya? Cuba cari. Surah 7 Al-A'raf ayat 24. Cuba terjemahkan ayat tu. Qala ihbitu. Okey. Qala bitu ba'dukum li ba'din aduun. Okey. Kan? Tengok dalam ayat saya ni. Untuk nak senang.
Qalah bitu ba'dukum li ba'din aduwun. Tengok ni, ba'dukum isim tak? Dalam ni dia kata mubtada. Okey. Jangan fikir lagi dia marfu', memang mubtada marfu'. Bila jadi mubtada, maka dia jadi subjek. Penting tak? Yang pentingnya siapa yang turun tu? Mubtada. Jadi bila ada mubtada, maka ada khabar aja. Khabar dia mesti marfu'. Aduwun, ini jadi khabar. Maka ini dia jadi predicate. Okey? Walakum fil ardi mustaqarrun. Mustaqarrun ni mubtada juga. Okey, bila jadi mubtada, walaupun dia muakhar, mubtada yang dilewatkan, tapi dia mubtada, maka dia tetap jadi subjek. Okey? Wa mata'un. Ini wa ni wa ma'tuf. Bila wa ma'tuf dia jadi apa? Keterangan ke bahasa? Bahasa. Tata bahasa. Tata bahasa penyambung ataupun tata bahasa ni nak mengelokkan ayat. Ilahin. Ini jar majrur. Kalau jar majrur ini keterangan. Dia akan jadi tempat nikmat hingga hari ini, hingga sekarang. Nampak dah tu? Jadi bila kita kata ba'dukum tu, ba'dukum subjek. Aduun predicate. Ya, li ba'din ni keterangan lah. Li ni jar majrur tu kita bagi keterangan lah. Okey? Keterangan. Okey? Aduun kita panggil predicate. Fil ardi keterangan. Fil ardi ni keterangan. Mustaqarrun dia jadi mubtada iaitu subjek. Wa mata'un ataf. Bila ataf tu dia jadi tata bahasa. Ilahin keterangan. Jangan lagi jar majrur, tapi keterangan. Keterangan tu it is to explain what happened for the mubtada. Memang jar majrur, tapi sekarang ni jar majrur tak main dah. Kita main keterangan pula. Sebab dia dalam ayat tu dia jadi keterangan. Sebab antaranya jar majrur jadi keterangan. Okey? Okey. Last one kita ambil. Okey. Ayat ni betul tak? Ayat ni iaitu surah apa tu? Loh. Okey. Kita ambil lagi satu contoh. Okey. Kita panggil nombor 3 iaitu nombor 3 surah 4 ayat 37. Surah 4. Okey. Dalam Quran ada menyebut alladzina yabkhuluna. Mereka yang bakhil dan menyuruh manusia dengan menggalakkan manusia supaya bakhil, wa yaktumuna ma atahumullah, dan menyembunyikan apa yang Allah datang kepada mereka daripada kelebihannya, maka kami sediakan bagi mereka azab yang hina. Dia dah dia sayang, dia pun suruh orang jangan beri sumbangan. Maka ini azab yang hina di dunia. Akhirat belum lagi. Okey. Tengok ya. Ini ayat dia menunjukkan bahawasanya functionnya bencana kepada orang yang bakhil. Dan notion dia balasan kepada orang yang bakhil. Okey. Itu dia biasa dia. Dan dalam ayat ini allazina, ingat dia jadi apa tu isim mausul. Ya, okey. Tapi dalam Quran ni dia jadi isim mausul, dia jadi badal. Badal isim sebelum tu. Kalau dia badal dengan sendirinya, ini dia badal kepada isim sebelum. Okey. Dengan sendirinya dia jadi sastra ke keterangan? Tata bahasa. Tata bahasa sastra ya? Tata bahasa. Okey. Ya? Tabi'. Tawabik betul lah. Okey, an-nasa isim bagi atas, dia jadi maf'ul bih. Betul tak? Kalau dia maf'ul bih, dia sendiri jadi objek. Okey. Al-bukhli jar majrur. Bila jar majrur, dia akan jadi keterangan. Betul? Okey, nampak dah tu? Okey. Okey dah tu. Wa yaktumuna.
dan mereka menyembunyikan. Ma ni isim mausul jadi maf'ulun bih. Jadi objek. Atahumullah. Allah ni isim bagi depan jadi fa'il. Maka dengan sendirinya dia jadi subjek. Betul? Subjek. Subjek nombor satu kan? Jabatan subjek. Min fadlihi. Fadli ni jar majrur. Jadi keterangan. Okey. Jadi hi ni mudhafun ilaih, dia jadi apa tu, tata bahasa. Jadi dekat-dekat kan? Fadli keterangan, dan hi itu mudhafun ilaih tu, dan dia juga menjadi tata bahasa. Okey, tengok. Fadli itu tata bahasa pun dia, keterangan pun dia. Okey, jangan lupa. Wa'tadna lil kafirina. Wa'tadna, dan kami sediakan. Na tu fa'il tak? Bila fa'il dia jadi apa? Subjek. Haji Rahman pun dah cakap sekarang ni. Lil kafirin, al kafirin tak apa. Al kafirin tu jar majrur. Dia jadi keterangan. Azaban tu maf'ulun bih. Jadi objek. Okey. Muhina tu jadi naat, badal. Jadi tata bahasa. Yes. Siapa sangka? Jangan fikir lagi yang 23 tu dah. Kita naik darjah macam ni. Yang 23 tu darjah 4, ni darjah 6. Ingat je. Bila kita ingat yang 23, yang kita ingat yang 5 ni, dengan sendiri yang 23 tu masuk. Makna dia kita dah hadam itu, tapi tak apalah, dia ingatkan balik kan. Tak hadam pun dia ingatkan balik. Dia akan ingat balik. Okay, sekarang ni tak main dah medan-medan tu, main jabatan pula. Suka main jabatan pula. Lagi jauh. Okey. Sebentar lagi. Tengok yang ni. Yang belakang ni. Okey, tuan-tuan, saya bekalkan dengan kitab ni. Maknanya kitab ni kena milikilah satu seorang. Kitab tafsir ni. Tapi dalam kitab ni tak ada keterangan, tak ada subjek. Tapi dia ada benda lain pula yang tak ada, yang saya tak ajar. Ada nombor-nombor kan. Okey. Cuba tengok dalam ayat ni. Qul ya ayyuhal kafirun. Tengok ayat daripada tabat yada abil habi watab. Tabat yada. Tabat yada. Celakalah tangan Abi Lahab dan secelaka-celakanya. Okey. Celakalah tangan. Ingat, celakalah tangan tu. Mana tangan tu jadi fa'il kan? Dia marfu' tak? Dan tanda dia marfu' alif. Okey. Sebab dia yada tu alif. Asal dia yada ni. Alif, dua tangan. Bila dia sebut yada Abi Lahab, dia buang nun. Jadi tuan-tuan, yada tu dia jadi fa'il, maka dia jadi subjek. Tapi dalam nahwu saraf kita kata dia B5. Betul tak? Fa'il lah. Fa'il lah. Fa'il. Okey, surah Al-Masad. Okey, tengok yang last kali tu. Ma aghna anhu maluhu. Ma aghna anhu maluhu. Ya, Al-Masad, ya. Tengok perkataan ma aghna anhu maluhu. Maluhu. Baik. Depan kan? Ma aghna alakah kaya, alakah miskinnya hartanya. Ya. Maluhu, hartanya. Bila maluhu jadi fa'il sebab dia datang selepas aghna, maluhu, maka dia jadi subjek. Ya, B5. Okey. Sayasla naran. Ya. Akan dinyalakan api. Naran, api. Naran maf'ulun bih, objek.
Ya, okey. Nah. Wa imra'atuhu ataf ma'tuf. Jadi kita kata dia ni keterangan kenapa? Keterangan ke sastra? Tata bahasa. Tata bahasa. Okey, wa imra'atu tata bahasa sebab dia jadi ataf. Wa tu wa ataf ya. Ma'tuf. Hammalatal. Hammalatal. Ini isim mansub. Dia jadi maf'ul bih. Bila maf'ul bih jadi apa? Subjek. Okey. Subjek. Betul tak subjek tak? Okey. Objek. Hammalata tu objek. Iaitu nombor 3. Fi-ji-di. Jar majrur. Jadi tata bahasa ke keterangan? Keterangan. Okay. Balik kan nak cari nombor kan. Saya tak balik dah. Tak apa. Sekarang ni baiklah balik. Tak balik daripada langsung tak ada kan. Hablun mubtada. Kalau mubtada jadi apa? Subjek. Mana dalam ayat ni yang penting hablun tu. Bukan mim masad. Mim masad tu tak penting sebab itu tali tu dibuat dari apa? Mim masad tu jar majrur. Bila jar majrur dia jadi keterangan ke sastra? Keterangan. Ya. Tak apa peringkat awal ni masih duk balik-balik lagi kan pasal nak tengok. Ya, subjek dulu. Yes. Betul Tuan Haji. Yang utama subjek dulu. Cuma setiap subjek ni dia ada fa'il, ada mubtada, isim kana, isim inna, lepas lagi isim la dan lagi satu lagi naik fa'il. Ingat tu je. Yang lain tu sama ada objek, keterangan ataupun subjek bahasa, sastra. Anda praktislah kat rumah gunakan buku hijau tu. Maka mahirlah. Jadi bila kita dah belajar dah pandai, kita rasa tak susah belajar bahasa Arab. Tapi dia peringkat awal tu sampai muntah-muntah. Cuma sekali masa nak ingat domain kan. Agak je domain sekarang ingat tak? Ya, minta janganlah ustaz buat tangan-tangan nanti aku tak ingat. Okey. Jadi kena ada komitmen kuat-kuat. Malam-malam sesekali bangun solat tahajud, solat duha. InsyaAllah. Ya, kita ni bila dah masuk umur 60 ni sebenarnya beberapa saat saja lagi jarak untuk tinggal dunia ni. Bukan lama dah. Ya, nak banding dengan umur umat Nabi sebelum tu kan 1000 tahun kan. Kita ni jauh sangat. Ya, 60 tahun ke atas je Nabi kata umatku. Aku pun 63. Jangan lebih pada aku. 63 je kan. Kalau ada 67, 68 tu, kena syukurlah banyaknya mengalah Nabi kan. Nabi umur 63 tahun tapi berdakwah sampai hari ni orang tak lupa Nabi pergi melawat masjid dia kan. Betul tak? Jadi macam mana nak buat? Kita kena berusaha lah. Pujuk rakan-rakan kita yang tak belajar tu, telefon dia. Bukan hukum sunat, wajib lah. Ya, pujuk dia datang. Sayang kata tak datang. Jangan teras hati dengan ustaz-ustaz punya cakap. Rugi. Sebab itu dugaan orang belajar. Awal-awal kelas tu saya dah kata dah. Saya kata dugaan belajar ni banyak. Antaranya yang mudah teras hati dengan cakap-cakap tegur-tegur ustaz. Jangan teras hati. Tak ustaz. Saya nak belajar. Ustaz tegur lah saya. Bila tegur sikit, dah mula. Maju. Itu mana muka janji lah kan. Itu tak tegur. Tu tak tahu tegur apa tu tau. Yang mengajuk siapa tak nak mari. Tak kental kan? Tak kental. Yalah, betul kental. Betul tak kental.
Allah. Tentang ni sendiri bukan dari segi buat, dari segi macam bangsa kita lah. Datang Malaysia, orang bangsa kerja panas-panas boleh. Jadi bangsa kita kerja tak tahan panas. Ya? Ataupun Physically tak tahan. ada budak saudara kerja sini tak muat, panas, kerja malam tak boleh. Ya, betul. Tak, itu tak kata fizikal. Tegar sikit tak boleh, tak kata mental. Kan? Sayang tu. Okey, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma barik jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعلنا فينا ولا معنا ولا شكنا ولا محروما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعصاء والجمال الكريم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله بالعالمين تقبل الله منكم.